dalam pemikiran kita, bagaimana kita nak cetak benda tu? Itu kita punya scope kita sekarang ni. Bila nampak kan? Macam mana kita nak cetak? Okey. Dalam komponen dalam bidang cetakan atau printing ataupun whatever data printing, dia ada 3 komponen penting. Pertama berkenaan dengan data input. Okey. Dan yang kedua berkenaan dengan sistem backbone dia dan juga data output. Okey. Apa yang dikatakan bahawa data input? Okey. Dalam whatever data printing tadi, data input ini adalah dianggap sebagai customer. Okey, customer. Okey. And then sistem backbone ni adalah antara customer dan juga siapa printer. Di sini dia akan kita panggil compile semua data-data, dia akan hantar kepada data output untuk tujuan cetakan. Data output ni adalah tujuan cetakan di mana di mana dalam cetakan tadi dia bergantung pada teknologi mesin. To be clear, untuk saya lebih faham, mungkin penonton kita sekarang ni pun nak lebih faham. Yang tadi tu adalah 3 mod operasi dalam VDP. Okey. Yang tadi yang Haji sebutkan tadi tu, data ada 3 yang ni. Yes, data input. Okey. And then sistem backbone dia. Okey. And then data output. Okey. So ini adalah 3 mod operasi utama untuk VDP, betul? Betul. Okey. Alright, okey. Teruskan Haji. Untuk saya nak faham je. Teruskan Haji. Kita share dulu. Kita share mungkin dekat luar tu dia mungkin tertanya apa benda ni dia kata. Macam sebut tadi kan. Okey, data input. Dalam data input data ni tadi, kita bermain dengan database yang ada pada pelanggan. Okey. Sekarang ni katakan saya sebagai printer. Okey, saya sebagai printer apa yang perlu bagi saya adalah saya kena ambil data daripada pelanggan tadi, saya akan masas dia. Okey, biasanya dalam bidang data ni kita akan bermain dengan sama ada kita panggil AFP file ataupun Advanced Function Presentation ataupun PDF file. Kita bermain dengan itu. Jadi makna kata dalam sini kita akan convert daripada data yang kita dapat daripada customer tadi, kita akan convert kepada PDF file ataupun daripada customer tadi dia input file dalam bentuk text file ataupun post-it file. Okey. Nampak tak? Jadi yang penting di sini adalah bagi saya kepakaran dalam sistem backbone pada sistem backbone ni tadi kepakaran terletak kepada programmer ataupun kita panggil application developer ataupun system analyst. Jadi di sini orang kata bahawa orang yang mahir dalam IT akan tahu macam mana cara dia nak dapatkan input daripada customer, kemudian kita akan buat compilation, kita akan masas, kita akan keluarkan daripada hasil situ kepada cetakan, data output dalam bentuk cetakan. Boleh nampak Mirul? Okey. Jadi di sini saya nampak peranan dalam konteks ni. Of course dekat luar hari ni kita lihat ramai daripada graduan dalam bidang pencetakan. Dia nampak bidang pencetakan saja. Okey? Tetapi dalam kes ni, dalam bidang pencetakan kita tahu dia hanya belajar dalam bentuk 4 komponen saja. Prepress, press, postpress dan juga digital. Yes. Okey. So dalam konteks ni, siapa yang duduk belajar dalam bidang pencetakan dia kena advance sikit. Selain daripada kita panggil, kalau kita cakap pasal offset, kita cakap pasal prepress, okey, itu adalah standard. Tapi dalam konteks data, dia perlu juga mengetahui sedikit sebanyak elemen-elemen yang ada dalam tu. Contohnya kita katakan bahawa sebagai text file ke, apa dia itu post-it file, itu penting. Okay. And then dari segi teknologi mesin, dari segi sebut pasal sistem backbone, output tadi dia bergantung pada teknologi mesin. Okay. Teknologi mesin ni, kita tahu bahawa untuk tujuan data, kita memerlukan data output atau mesin teknologi yang dipanggil high volume printing machine. Okey, dia tak boleh guna Mirul. Kita tak boleh guna mesin yang photostat biasa tu, tak boleh. Okey. Tapi dalam konteks ni, kalau kita lihat mungkin dari segi cetakan, okey, dekat luar ataupun market-market dekat luar kita banyak jenama mesin ada. Okey, kita ada Xerox, Xerox, OC, Canon, Kodak contohnya. Macam kami dekat PNB memang kita guna salah satulah, kita ada mesin Xerox, kita ada mesin OC. Kita guna dekat PNB lah. Okey.
So kalau slide tu, video tu adalah apa nama ni, itu offset tu. Okey. Ya, kalau video, kalau kita tengok dalam video tu, kita tengok itu adalah mesti offset. Okey, jadi dalam bidang ini kita banyak menggunakan misi digital. Itu dia punya apa yang penting lah. Okey. Jadi dalam konteks ni kita tahu bahawa untuk apa nama ni, produk-produk daripada VDP, okey, VDP ni macam saya sebut tadi lah, sama ada telco bill, water atau electric bill, itu semua adalah variable data printing pencetakan, hasil daripada variable data printing ataupun kita panggil statement bank ataupun cukai assessment tax ke apa, cukai tanah apa, semua itu adalah bentuk variable data. Ji, dahsyat Ji. Dahsyat. Saya apa macam mana? Ini sesuatu yang baru untuk saya. Dalam bidang percetakan ni, sebab saya punya pemikiran stuck kepada sekiranya kalau katalah saya belajar kan, saya belajar. So saya belajar, saya ambil course kata dalam percetakan, periklanan dan sebagainya. So dekat situ saya akan rigid, akan stuck dekat bila habis ni aku kerja dekat kedai printing. Ataupun bekerja dekat kedai printing, ataupun aku kena buka bisnes sendiri ni. So bidang printing juga Firul. So itu je dengan terms yang Haji bagi tadi, and saya suka mesin, saya tengok mesin tadi tu yang canggih, saya rasa yang pemprosesan dia yang buatkan kita punya tenaga kerja tu membuatkan lebih mudah dan sebagainya. So tapi tak apa Ji, banyak lagi yang saya nak tanya lepas pada ni, tapi kita sebelum kita nak pergi further lagi Ji, kita rehat sekejap, kita nak rest sekejap. Minda saya ni pun saya nak rest sekejap. Berat. Kan Ji? So jom sama-sama kita tonton video ni. Okey. Kembali lagi bersama dengan saya Amirul Faizal Azali di dalam Sembang Industri. So tadi tu video klip yang boleh kita tengok and faham. Sebenarnya dalam dunia percetakan, periklanan ni bukan rigid kepada akhbar yang mana yang kita fikir. Sama juga macam saya sebelum ni. Saya fikir juga, cuma majalah ke? Atau surat khabar je ke? Rupanya printing ni, saya dah nampak dekat mana relevannya industri ni akan ke depan lagi. Kerana adanya produk-produk yang mana periklanan, macam tadi kita nampak botol Coke, so still lagi perlukan wrapping percetakan yang mana yang digunakan. So saya rasa ni sesuatu yang baru and saya rasa sangat menarik. So kita jumpa semula kita punya panel pada hari ini. Ji. Ya. Okey, Haji, lepas tengok video tadi dengan penerangan Haji, lepas tengok video tadi tu, baru saya rasa minda saya dia terbuka. So tak rigid, kan? Tak rigid kepada saya tak stuck dah. Saya dah tak stuck sekarang ni.
Saya rasa saya dah tak stuck. Saya dah bukan saja duduk dekat dalam dunia surat khabar orang kata, ataupun duduk dekat majalah semata-mata. So banyak sebenarnya, besar lagi industri ni. So saya nampak relevan. Kalau katalah yang mana sahabat-sahabat kita, studi-studi kita yang mana yang ambil dalam industri ni, saya rasa industri ni dia akan lebih berkembang, yang akan datang ni ianya akan lebih berkembang. Tapi tak apa, nanti saya nak tanya pendapat Haji sendiri. Ji, kalau katalah kita nak pergi kepada satu ni, dan sebelum tu video tadi tu adalah satu proses pencetakan yang dibuat salah satu tempat yang mana yang saya percaya macam PNMB itu, juga. Ya Ji. Itu banyak offset. Itu adalah printing offset Miro. Dia lebih kepada okay. Yes. Jadi kalau kita cakap pasal offset dan juga detail ni, saya rasa itu topik lain lah Miro. Kan, saya rasa banyak, itu lagi panjang Ji, saya rasa itu lagi panjang tu. Betul. Itu lagi panjang. Kita kata Miro, kalau kita cakap pasal dunia pencetakan ni, kan kalau dalam kita punya produk, saya ulang balik kita ada general printing, bisa offset printing, kita ada digital printing, kita ada security printing. Jadi semua tajuk printing ni dia memang kalau nak belajar, kalau kita nak dengar ceramah umum sejam juga. Tapi insya-Allah lah. Dalam konteks hari ni kita nampak kalau dalam kita punya slide tu ini ada packaging contohnya. Tapi konsep printing sama Mirul. Itu sama. Kalau kita cakap pasal dunia printing ni, kita kata kita pakai CYMK, secondary color. Kalau kita belajar kat sekolah, kita ada red, green, blue, and then kalau itu adalah dalam TV. Tapi kan datang kepada konsep printing, kita pakai 3. Saya magenta, yellow, black. Itu adalah konsep secondary color. Jadi gabungan 3 ni lah akan menghasilkan color. Faham. CMYK CMYK apa lagi? RGB betul? RGB, yes. Kan? Kalau tak salah tu. Saya cuba ya je, tak apa. Lama dah belajar tu. Yes. Ji, okey, saya nak tanya berkenaan dengan RIP, bukan rest in peace, tapi saya nak tanya berkenaan dengan RIP, Raster Image Processor. Ji, boleh terangkan sikit tak? Banyak term-terms yang teknikal ni. So sahabat-sahabat yang mana yang sekarang ni, jangan lupa anda boleh bertanyakan soalan, okey? Yang mana yang tak agak-agak tak faham, tak dapat tu, so boleh bertanyakan soalan. So insya-Allah pakar kita pada hari ini akan menjawab persoalan anda. Yang mana soalan yang terbaik, yang best, kita akan bagi hadiah dan kita akan hubungi melalui Facebook. Okey? So Ji, boleh ceritakan sikit berkenaan dengan RIP ni, bukan rest in peace tadi tu. Kita nak Haji terangkan Raster Image Processor. Okey, terima kasih Biro. Okey, dia sebenarnya Raster Image Processor ni, actually dia ni pada saya lah. Pada saya, dia banyak bisa kepada dalam bentuk cetakan offset. Okey, sebab dia bermain dengan color. Okey, bermain dengan image yang kita akan keluarkan. Okey, dalam konsep BDP ni tadi, kita bukan jarang lah, kita kurangkan dia punya image tu. Okey, saya bagi contoh. Okey, kalau kita nak mencetak statement, katalah kita ambil satu statement, kita katakan bahawa untuk assessment tax, cukai taksiran. Kita ada logo, kita ada teks. Okey, kita ada logo dan kita ada teks. Sekarang ni logo yang kita keluarkan tadi, kita tak pentingkan sangat kita tak nak dia punya high res quality. Okey, kita nak panggil bahawa kita nak 100%. Kita tak tengok macam kita tengok bulletin. Kalau bulletin, kita tengok bulletin atau majalah, kita nak tengok memang gambar tu real, betul? Tapi dalam konteks pada data, image yang ada tu just sekadar nampak image saja dalam bentuk logo Jabatan Penduduk Syarikat. Okey, tapi apa yang dipentingkan di sini adalah data. Data yang terkandung dalam yang kita cetak tadi. Okey, jadi bagi pandangan saya, kan, RIP ni yang kata boleh, dia sebenarnya teknologi sama je. Kita nak convert, bagaimana kita nak convert daripada raw data kepada image. Tapi dalam konteks BDP, kita tak kurangkan quality. Sebab kalau kita cakap kita banyak menggunakan, dan dalam konteks BDP ni tadi, kita hanya jalankan cetakan pada kertas simili paper sahaja, ataupun
buat printing paper ataupun kalau dekat luar tu yang paper A4 paper tu adalah dipanggil simili paper dekat luar. Okay? And then ataupun kita pakai treated paper atas sikit. Tetapi kalau dalam bentuk cetakan sebenar, continuous bulletin ke apa, kita menggunakan matte art paper ataupun art paper. Okay. Ada dua perbezaan di situ. Okay. Jadi kalau kita bercakap pasal raster image processor ni tadi, kita faham dalam kita punya fikiran bahawa bagaimana daripada input data tadi kita akan convert image dia dalam cetakan kita. Okay. Okay. So bagi saya dalam dunia VDP, variable data printing tadi mungkin penekanan tu kurang sikit. Tapi masih lagi nampak kalau kita logo tu color apa. Kalau kita logo tu color merah, masih lagi ada merah. Okay? Cuma kita kata kalau tengok PNB kita punya logo PNB tu, siapa yang tengok logo PNB tu, siapa nak mencetak logo PNB memang ada masalah. Sebab apa? Logo PNB tu adalah dalam bentuk gradient. Dalam bentuk gradient So gradient ni kalau kita tahu dia punya percentage, saya magenta black, saya rasa dia orang tak mampu print. Sebab kami sebagai printer, kami dah tahu dah berapa yang kita keluarkan. Berapa persen magenta, berapa persen yellow, berapa persen black. Jadi kalau kita lihat dekat market luar jarang kita nampak logo-logo yang logo-logo syarikat ataupun logo-logo ni yang ada dalam bentuk gradient. Maksud dia akan ada painted color, solid color. Kalau dia merah, kalau dia hijau, itu dia punya asas lah. Jadi Subhanallah. kita panggil bahawa yang saya sebut tadi dah, saya ulang balik kita sebut ni bahawa kalau RIP ni tadi yang kata, bagi saya tak apa, mungkin ada pakar-pakar yang boleh elaborate lebih, tapi asas yang kita tahu adalah itu saja. Dia daripada image tadi dalam bentuk raster image ke dalam bentuk map adalah contact image. Tapi ada satu lagi Mirul dalam VDP ni kita pentingkan dia punya dia panggil dot per inch. Itu sebab dalam bidang digital kita punya mesin photostat, kami dekat PNB kita gunakan high volume di mana dia punya DPI dia tinggi. Okey, contohnya 100-1200 DPI per inch. Okey, kadang-kadang mesin dalam mesin photostat kita biasa kita ada printer lah cakap dekat office kan. Printer kita mungkin kita gunakan 300 saja, 300 DPI. Ada yang 600. Tapi kalau dekat rumah kita pakai 600 atau 1200, habis toner kita Mirul. Ji. Kita sekadar nakkan image saja. Ya Mirul. Ya betul. Ji, okey. Kita nak berehat sekejap minda kita ni daripada term-term teknikal ni. Kita letak tepi sekejap. Kita letakkan tepi sekejap. Ji, saya nak tanya, kalau katalah Ji saya sebagai student nak minta kerja dengan PNMB. Apa kriteria yang saya patut ada? Haji, cara Haji gelak tu macam alah Miro nak minta kerja kat PNMB. Miro memang boleh. Okey, macam ni lah. Okey. Bagi saya that's why saya katakan saya sendiri pun saya bukan kelulusan daripada dalam bidang pencetakan. Saya memang daripada applied science elektronik. Okey. Dan macam mana saya kembangkan saya punya pengalaman, saya base kepada short course knowledge, pengalaman melalui pameran kepada kursus-kursus jangka pendek yang saya buat. Okey, daripada situ dah ilmu saya dapat. Okey, and then apa yang saya buat sekarang ni, saya juga belajar. Apabila saya join dengan PNB, saya ingat lagi masa saya join dulu ada Jabatan Pendidikan Negara. Selepas saja empat suku. Dulu 4 suku Miro. Ni lupa. Saya 4 suku dulu kalau gamun dah 4 suku nak balik. Tapi saya stay back. Saya belajar dulu. Saya ingat lagi apa yang saya belajar dulu. Dulu kalau kita panggil pagemaker, illustrator ataupun pagemaker, illustrator dan juga Photoshop. Sekarang tak ada itu. Sekarang semua pakai InDesign. Okey? InDesign. Itu untuk design. Okey? So, bagi saya, grada-grada yang dekat luar tu, apa yang diperlukan adalah pertama, kalau saya bidang pencetakan. Okey, pencetakan kadang-kadang dalam bidang pencetakan saya katakan luas tadi. Luas, dia ada 4 bidang. Grafik, prepress, cetak dan juga postpress. So, dalam kes ni, kebanyakan graduan daripada bidang pencetakan semua pergi pada grafik designer. Tapi ingat, dalam institusi, contohnya UiTM ke Politeknik pun, dia masih ada satu kursus dipanggil grafik designer dan juga bidang pencetakan. Cuma grafik designer tadi dia khusus memang dia study ni.
Okay, tetapi Faham. dalam bidang percetakan dia ada juga silver. Okay, kalau misalnya kata kita ni, okay, pertama biasalah Nirul, bagi saya kekuatan graduat ni dia mesti terletak kepada kita punya inisiatif lah. Tak semestinya you duduk dalam bidang you belajar bidang percetakan, you pergi pada bidang percetakan. You belajar pada IT pun tak semestinya di IT. Cuma dia nak create minda kita supaya kita faham macam mana kita punya knowledge, kita punya apa masa kita belajar. Okay. So dia kalau kita nak mencukupkan diri dalam PDP pada Badan Printing, pertama yes, knowledge printing kena ada lah. And then sedikit pun kata berkenaan dengan IT. IT ni orang kata macam sekarang ni kita tahu bahawa PDFI, kita sebut PDFI, saya rasa anak-anak kita dah tahu dah. Kan? Abah dia kata ni kita tukar PDFI. Ini bukanlah bukan sekolah anda ni, nanti dah format